Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazana Hajrah binti Azman bersama rakan-rakan saya Encik Muhammad Rizal dan juga Encik Muhammad Hafiz akan membentangkan tajuk pemupukan nilai etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia termasuklah strategi dan cabaran. So pada hari ini saya akan menerangkan tentang faktor pemupukan etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Yang pertama sekali, faktor yang pertama adalah sistem kepercayaan dan agama. Sistem kepercayaan dan agama ni adalah salah satu faktor kerana di dalam Malaysia dikenali sebagai satu negara yang mempunyai pelbagai kaum dan agama. Contohnya kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan agama pula terdiri pada agama Islam, agama Hindu, Buddha dan Kristian. Jadinya apabila terdapat pelbagai agama, kepercayaan mereka adalah berbeza. Kesalahfahaman di antara kaum ni akan terjadi jika kita tidak menjaga sensitiviti. Contohnya, pada perayaan Taipusam, penutupan jalan raya secara besar-besaran akan berlaku kerana untuk memastikan kelancaran ritual mereka. Jika kita tidak memahami konsep agama mereka, semestinya akan berlaku pergaduhan dan kesalahfahaman dalam masyarakat. Maka setiap masyarakat perlulah sentiasa menanam etika yang baik dalam diri sendiri. Seterusnya, bahasa yang serumpun. Bahasa yang serumpun. Okey, apabila kita mempunyai pelbagai kaum, semestinya perbezaan bahasa akan berlaku. Contohnya, kaum Melayu akan bercakap dalam bahasa Melayu, kaum Cina akan bercakap dalam bahasa Cina. Tetapi bila terdapatnya perbezaan, kita susah untuk mencapai satu komunikasi yang baik. Contohnya, saya sebagai pembeli ingin membeli di kedai orang Cina. Tetapi jual beli itu susah untuk ataupun sukar untuk dilaksanakan kerana kita tidak memahami atau tidak tahu cara untuk memberitahu kepada penjual tersebut apa yang kita nak. Maka perbualan itu akan jadi seperti ayam dan ita. Dalam bahasa serumpun juga, kita dapat lihat bahawa tak semua rakyat Malaysia dapat bertutur dalam bahasa Melayu. Tak perlulah tengok kaum-kaum lain. Kita tengok kaum Melayu kita sendiri. Kita sendiri terdapat dalam kaum Melayu sendiri ada juga anak-anak muda yang tidak fasih berbahasa Melayu kerana sejak lahir lagi mereka diajar untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Seterusnya adalah kewujudan sistem perundangan. Kewujudan sistem perundangan ni dapat mengawal segala tindak tanduk manusia dalam sebuah masyarakat untuk memastikan keamanan dalam negara terjamin. Bila wujudnya sistem perundangan, masyarakat tahu apa balasan ataupun apa hukuman yang akan diberikan kepada penjenayah-penjenayah ini. Contoh kes jenayah yang biasa berlaku di Malaysia, yang pertama adalah kes buli, kes merogol, kes membunuh dan kes cyberbuli. Tanpa kita sedari, cyberbuli ni sangat memberi impak yang besarlah dalam negara kita. Dan sistem perundangan juga memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan dan kesaksamaan dalam negara kita. Seterusnya, peningkatan kualiti kehidupan. Peningkatan kualiti kehidupan ni adalah salah satu faktor kerana kita dapat lihat kesedaran gaya hidup sihat semakin tinggi. Dan kita dapat lihat juga KKM telah banyak luluskan program-program kesihatan. Contohnya Larian Satu Malaysia dan obesiti, program obesiti. Di sini kita lihat kadar gaya hidup sihat ni makin meningkat daripada tahun ke tahun. Seterusnya, kadar pengangguran juga berkurangan kerana terdapat banyak peluang pekerjaan yang terdapat dalam Malaysia. Dan kita juga dapat lihat bahawa penyertaan dalam sistem pendidikan daripada tahap prasekolah hinggalah universiti meningkat. Di sini
kita tahu bahawa ibu bapa mempunyai kesedaran yang lebih untuk menghantar anak-anak mereka bersekolah daripada awal sehinggalah umur mereka membesar, kerana uh, pentingnya ilmu dalam sesebuah negara. Dan kita dapat lihat jangka hayat daripada tahun 1970 hinggalah 2003 meningkat, dan kita dapat setujulah bahawa dengan adanya gaya hidup sihat, jangka hayat juga akan meningkat. Terakhir sekali adalah sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Dalam sistem organisasi ini, kita dapat membantu memastikan stabiliti dalam kehidupan dan kemakmuran masyarakat sejagat. Contohnya, kita mempunyai golongan raja, pentadbir dan pemerintah. Contohnya saya boleh bagi kat sini adalah menteri-menteri. Setiap menteri mempunyai tanggungjawab tersendiri. Contohnya Menteri Kesihatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan. Dengan adanya pecahan-pecahan ini, mereka dapat menjamin setiap keperluan dan kepentingan asas individu, keluarga serta masyarakat. Kita juga boleh memperkuatkan dan meningkatkan sistem sokongan dan sosial dengan memberikan peluang kepada setiap anggota masyarakat untuk mencapai kecemerlangan, contohnya melalui sistem pendidikan. Melalui sistem pendidikan yang fleksibel dan relevan dan boleh dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat sepanjang hayat mereka. Okay. So setelah saya membentangkan tentang faktor, saya serahkan kepada Encik Muhammad Rizal kita untuk membentangkan tentang cabaran dan pemupukan dalam etika dan peradaban di kalangan masyarakat Malaysia. Silakan Encik Rizal. Okey, terima kasih Syaz. Okey, part saya adalah kita nak menceritakan tentang cabaran. Macam mana, apa cabaran yang kita hadapi untuk memupuk etika dan peradaban di kalangan masyarakat Malaysia. Okey, saya nak bagi 5 cabaran. Okay, cabaran yang pertama dari segi kepesatan ekonomi dan juga kemodenan. Okey, kita menganggap kepesatan ekonomi dan kemodenan ni benda yang bagus, tetapi adalah sebaliknya pada etika dan peradaban. Okey, yang pertama, zaman sekarang kita berada di dunia tanpa sempadan. Okey, tanpa sempadan maksudnya semua orang boleh akses apa sahaja informasi daripada negara luar di mana sahaja. Okey, zaman sekarang kalau kita perasan semua orang ada media sosial. Memang tak semua, bukan tak semua orang, tapi mungkin ada beberapa yang masih tak ada lagi, tapi kebanyakannya semua rakyat Malaysia ada media sosial. Okey, masalah media sosial ni adalah bila manusia zaman sekarang terlalu asyik sangat melihat media sosial, terlalu asyik sangat melihat smartphone. Okey, zaman sekarang orang kurang berinteraksi dengan orang lain. Kita boleh nampak kadang-kadang pada satu komuniti tu ada jiran sebelah pun dia tak bertegur sapa dah zaman sekarang. Walaupun kita pergi klinik, kita nampak orang sebelah dah tak ada sistem bertegur sapa macam zaman nenek moyang mak ayah kita dulu kan. Mak ayah kita dulu kan kita akan tanya khabar, daripada mana, duduk mana. Zaman sekarang benda tu dah makin menipis sebab semua orang akan main phone dan buat hal masing-masing. Itu satu. Okay. Yang kedua adalah dunia tanpa sepadan tadi boleh menyebabkan pengaruh-pengaruh daripada negara luar masuk ke negara kita. Maksudnya kita boleh akses negara luar punya contoh dia buat konsert kita boleh tengok, dia minum arak pun kita boleh tengok. Apa aktiviti yang orang negara luar kita boleh akses juga pada zaman sekarang. Okey, masalah yang berlaku adalah contoh, okey, bila kita tengok konsert yang dibuat di negara luar, bila diorang buat konsert kan diorang kan macam minum arak, lepas tu dia terkinja-kinja, melompat-lompat. Kita pun bila buat konsert sama dekat Malaysia, kita pun buat benda sama. Jadi maksudnya kita ni terpengaruh dengan negara luar. Masalah yang berlaku adalah bila pengaruh daripada negara luar ni masuk ke negara kita, perangai-perangai yang tak baik, perangai-perangai yang buruk ni, kita pun ikut sekali dan menyebabkan adab dengan etika, tingkah laku yang baik pada masyarakat Malaysia semakin meruntuh. Okey, yang kedua adalah cabaran nilai-nilai positif semakin pudar dan agihan kekayaan yang tidak adil. Okey, kenapa nilai-nilai positif semakin pudar pada zaman sekarang? Kita boleh nampak ini adalah disebabkan penghayatan kepada keagamaan makin berkurangan. Maksud saya zaman sekarang ni kita nampak orang semua orang ada agama tapi penghayatan tu makin kurang sebab kita terpengaruh dengan fenomena daripada negara barat. Di mana negara barat sekarang ni mengatakan sekarang kita berada pada zaman pasca modernisme. Bagi mereka bila zaman dah moden, agama bagi mereka dah mula tidak relevan lagi.
Padahal agama membawa banyak nilai-nilai murni, nilai-nilai yang baik lah yang kita boleh amalkan. Tetapi bila kita tak menghayati agama disebabkan terpengaruh dengan pasca modernisme, kita akan kurang menghayati. Bila kita kurang menghayati, nilai-nilai murni itu tak dapat diserap masuk di dalam hati jiwa masyarakat Malaysia. Dan yang kedua adalah dasar ekonomi baru. Okay. Bagi saya dasar DEB ni gagal. Okay. Kenapa dia gagal? Sebab dia gagal mengagalkan kekayaan dengan adil. Kita boleh nampak pada zaman sekarang Malaysia ni dipenuhi dengan golongan bawahan iaitu B40 yang paling ramai. Orang kaya, kaya sangat. Orang miskin, miskin sangat. Dia punya jurang tu dah semakin lama semakin jauh. Kita boleh nampak lah. Dan masalah yang berlaku pada zaman sekarang adalah orang kaya menayangkan kekayaan mereka di media sosial. Bila orang miskin tengok benda-benda ni, dia akan rasa macam iri hati, rasa tak puas hati, rasa memang tak seronok lah bila tengok benda-benda ni berlaku. Itu menunjukkan orang-orang kaya tu menunjukkan etika yang tidak bagus lah pada orang yang miskin. Dan satu lagi masalah adalah kekayaan yang pada zaman sekarang ni kita boleh nampak di Malaysia dikuasai oleh satu bangsa sahaja. Bila kekayaan dikuasai oleh satu bangsa sahaja, bangsa ni dia akan jadi macam rasa macam megah, rasa macam bangga diri. Dia akan rasa macam dia punya bangsa superior berbanding kaum-kaum lain. Kaum lain dia akan nampak macam kaum bawahan je. Itu satu lagi menyebabkan etika yang tak bagus lah. And then cabaran yang seterusnya adalah dari segi hakisan sosial. Okey, wujudkah hakisan sosial di Malaysia ni? Wujud. Okey, bukti yang pertama kita ada peristiwa 13 Mei di mana golongan Cina dan golongan Melayu bertelingkah. Dan peristiwa yang kedua, kita ada peristiwa Kemedan tahun 2001 di mana orang India dan orang Melayu juga bertelingkah. Ini menunjukkan dekat Malaysia ni isu perkauman masih lagi berlaku. Sebab tu pertelingkahan ni berlaku. Dan isu perkauman yang paling jahat adalah media-media massa dekat Malaysia ni, dia mempermainkan isu perkauman ni, menjadikan perkauman tu semakin berapi-rapi dengan tambah lagi dengan berita palsu. So dia akan menjadikan isu perkauman di Malaysia ni semakin kritikal sebenarnya. Okay. Dan masalah yang kita nampak daripada segi hakisan sosial adalah ada setengah rakyat ataupun bangsa, setengah certain bangsa di Malaysia, dia tidak menghayati semangat perpaduan di Malaysia. Bila kita tanya orang mana, orang Malaysia. Tapi bila cakap bahasa Melayu, tak boleh. So maknanya dia sekadar bercakap di mulut saja dia adalah orang Malaysia, tapi dia tidak menghayati semangat perpaduan tu di Malaysia. Sebab tu dia tak boleh bertutur bahasa kebangsaan. Dan yang seterusnya adalah cabaran kepelbagaian kaum dan etnik. Okay, kita difahamkan Malaysia ni sebenarnya asalnya ada tanah Melayu. Tanah Melayu ni dihuni oleh orang Melayu, bukan negara berbilang kaum. Okay, bila negara kita dijajah oleh British, diorang baru masuk pendatang daripada China dan India untuk dijadikan buruh. Okay, masalah yang berlaku adalah pada waktu itu British mengamalkan dasar pecah dan perintah di mana orang Melayu duduk kat kampung miskin, orang Cina duduk kat bandar berniaga kaya, orang India duduk kat estate jadi miskin juga. Bila dasar pecah dan perintah ni, bila negara kita dah merdeka dan berbentuk negara Malaysia, kesan dasar pecah dan perintah ni masih kita boleh nampak sehingga ke hari ini. Disebabkan ada perbezaan pendapat daripada segi kaum, kita boleh nampak masyarakat majmuk ni sukar untuk disatukan. Itu yang menjadikan cabaran pada etika dan peradaban. Dan yang terakhir adalah cabaran takbir urus di Malaysia. Okey, apa kaitan takbir urus di Malaysia dengan etika dan peradaban? Okey, saya bagi contoh. Okey, bila negara kita tidak ada takbir urus yang bagus, maknanya daripada zaman pemimpin lagi tak ada takbir urus yang bagus, negara akan kucak-kacir, negara akan huru-hara, kita tak harmoni dan tak stabil macam sekarang ni. Okey, dan paling teruk adalah dekat Malaysia kita ada satu masalah dipanggil sebagai ekonomi gelap. Okey, ekonomi gelap ni adalah satu sistem perniagaan yang tidak melalui cukai negara. Okey, bila tidak melalui pencukaian negara, negara kita kerugian berbilion ringgit hasil daripada ekonomi gelap. Ini adalah satu benda yang sangat tak beretika dan memang tak bagus pada negara kita. Dan yang paling terkini adalah kita boleh nampak pemimpin-pemimpin politik Malaysia mengamalkan rasuah. Okey, kenapa rasuah ni tak bagus? Sebab rasuah ni menunjukkan integriti seseorang pemimpin itu sendiri. Bila integriti tak ada, jadi maknanya kita boleh nampak pemimpin kita tidak mengamalkan etika dan peradaban. Jadi kalau pemimpin sendiri pun dah tidak ada integriti, tak mengamalkan etika dan peradaban, apatah lagi orang yang bawah, dia macam ibarat macam cikgu kencing berdiri, murid lagilah kencing berlari. Jadi maknanya takbir urus yang bagus dia akan mempengaruhi juga etika dan peradaban di Malaysia ni. Jadi itu saja untuk part saya. Terima kasih.
Terima kasih Encik Rizal atas penerangan yang amat baik. Jadinya kita dapat lihat bahawa cabaran dalam pemupukan etika ni banyak. Contohnya dari segi kepesatan ekonomi dan kemudanan, nilai-nilai positif semakin pudar, hakisan sosial, kepelbagaian kaum dan etnik dan juga tadbir urus di Malaysia. Seterusnya saya menjemput Encik Hafiz Encik Muhammad Hafiz untuk menerangkan kepentingan nilai etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Silakan Encik Hafiz. Terima kasih Syazana. Okey, saya akan membincangkan mengenai tentang kepentingan nilai etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Ada beberapa perkara yang akan saya sentuh, iaitu ada 5 isi-isi penting. Yang pertama mengenai individu, yang kedua mengenai keluarga, yang ketiga mengenai komuniti, seterusnya kepada negara dan bagaimana ia melibatkan kepada pasaran di dalam negara kita sendirilah. Baiklah, yang pertama apa yang akan saya bincangkan adalah mengenai individu, iaitu penghayatan etika dan peradaban yang baik perlu bermula dari peringkat yang kecil hinggalah peringkat yang lebih besar, iaitu individu, keluarga, komuniti ialah struktur sosial asas dalam sesebuah masyarakat. Seperti mana yang telah diterangkan oleh Encik Rizal, pelbagai cabaran-cabaran yang telah kita alami untuk mencapai satu etika peradaban yang lebih baik. Contoh yang telah diterangkan oleh Encik Rizal mengenai masalah agama, masalah-masalah yang dihadapi dalam berbahasa, apa yang berlaku pada 13 Mei dan juga pada Kampung Medan. Dan juga apa yang telah dibincangkan atau pelaksanaan-pelaksanaan yang telah dilakukan seperti mana yang telah diterangkan oleh Cik Syazana mengenai perundangan dan sebagainya. Baiklah, di sini saya ingin katakan mengapa etika peradaban itu sangat penting dalam individu itu sendiri, di mana etika dan tingkah laku setiap individu itu adalah berbeza, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor, antaranya ialah pemikiran, kepercayaan, yakni agama lah, tak kira lah dia tu agama Islam, Kristian dan sebagainya, kebudayaan masyarakat setempat dan juga nilai-nilai sejagat yang diterima mengikut perkembangan dunia semasa yang sentiasa berubah. Jadi individu yang beretika boleh disamaertikan dengan insan yang bermoral ataupun dikenali sebagai insan yang kamil. Baiklah, menurut Islam, ya, saya akan sentuh sikit mengenai agama. Menurut Islam, individu yang beretika boleh dilihat melalui akhlak Nabi Muhammad SAW yang tujuan utama pengutusan baginda adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sebagai orang Islam, sirah hidup Nabi Muhammad SAW ialah panduan dan rujukan utama dalam pembentukan akhlak moral seseorang manusia. Jadi bagaimana pula di dalam Malaysia ini? Jadi sebagai seorang Islam, kita menjadikan agama nombor satu dan seterusnya mengikut perundangan dan perlembagaan yang telah ditetapkan oleh negara kita sendiri. Di Malaysia, pembentukan penghayatan etika dan peradaban pada peringkat individu adalah berteraskan agama, nilai budaya, sejarah dan tamadun bangsa Malaysia. Kandungan perlembagaan Malaysia, rukun negara dan falsafah pendidikan negara adalah contoh kaedah penerapan Malaysia dalam usaha membentuk individu yang beretika. Jadi setiap individu itu penting. Di dalam Malaysia perlulah mempunyai jati diri yang kukuh sebagai warga negara yang berteraskan rukun negara. Keteguhan jati diri ini juga perlu diselahkan dengan tingkah laku yang boleh mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Seterusnya saya ingin menerangkan mengenai masyarakat, di mana masyarakat ialah sekumpulan masyarakat yang hidup di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Oleh itu, masyarakat ini penting dalam membentuk sebuah negara yang baik, di mana tuntasnya masyarakat ialah sekumpulan manusia yang tinggal bersama di suatu tempat dan saling bekerjasama untuk meneruskan kehidupan mereka. Dengan itu, masyarakat yang beradab amat penting dalam pembentukan negara yang maju. Di sini saya buktikan bahawa dengan adanya masyarakat yang baik, menghormati antara satu sama lain, dapat menjadikan sebuah negara itu maju dengan cara tidak ada mana-mana kaum ataupun mana-mana masyarakat bergaduh antara satu sama lain. Jadi kita ada masa untuk membangunkan diri dan membangunkan negara ke arah yang lebih baik. Baiklah, yang seterusnya saya ingin menerangkan mengenai negara, iaitu poin saya yang keempat. Iaitu ciri-ciri untuk sebuah negara itu perlulah mempunyai
penduduk, sempadan, kerajaan dan kedaulatan. Maka dengan ciri-ciri inilah ia akan dapat diiktiraf sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai kuasa autonomi dalam aspek pemerintahan. Negara yang dihormati dan dapat dibentuk dengan biografi masyarakat yang beretika dan mempunyai peradaban yang baik. Oleh itu penerapan nilai-nilai murni seperti kerjasama, tolak ansur, taat setia, ikhlas dan juga berprasangka baik di antara satu sama lain dan berfikiran terbuka haruslah diamalkan oleh masyarakat dalam sebuah negara supaya keharmonian dapat dikekalkan seperti mana yang telah dikatakan oleh Syazana tadi, di mana perayaan Taipusam kita memberi peluang penutupan jalan supaya Taipusam ini dapat diraikan. Jadi oleh itu kita perlulah ada pemikiran yang terbuka dan saling menghormati antara satu sama lain. Selain itu dalam pembinaan negara Malaysia, beberapa dasar utama negara telah ditetapkan bagi memastikan negara dalam keadaan maju dan sejahtera. Salah satu objektif dalam dasar wawasan kemakmuran bersama tahun 2030 ialah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersatu, makmur dan bermaruah. Walaupun saya boleh katakan tidaklah mencapai 100% lagi pada masa kini, namun pada pendapat saya kita ke arah itu. Kita sudah mempunyai jalan, sudah mempunyai sinar untuk mencapai ke arah itu, untuk menjadi sebuah negara bangsa sebagai negara Malaysia. Seterusnya saya ingin menerangkan mengenai pasaran. Apabila kita sudah mengamalkan etika peradaban yang baik dalam individu, masyarakat, komuniti dan seterusnya di dalam sebuah negara, sudah tentu negara kita akan menjadi maju, stabil. Apabila perkara ini yang terjadi, sudah tentu akan menarik minat para pelabur-pelabur asing untuk datang ke negara kita untuk melabur dan seterusnya membuka peluang ekonomi kepada graduan-graduan Malaysia untuk bekerja di dalam syarikat-syarikat multinasional ataupun syarikat-syarikat international yang berada di dalam negara kita yang melabur. Kerana negara kita yang kukuh dan ekonomi yang stabil sudah tentu akan membuka pelbagai peluang dalam negara kita dan seterusnya negara kita akan dipandang tinggi oleh negara-negara luar. Saya rasa setakat itu dahulu saya ingin terangkan mengenai kepentingan etika peradaban dalam masyarakat Malaysia. Kembali semula kepada Syazana. Terima kasih kepada Encik Hafiz kerana telah menerangkan tentang kepentingan nilai etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa setiap peringkat masyarakat, contohnya individu, masyarakat negara dan juga pasaran dapat kepentingan nilai dan etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Maka telah berakhirlah kami punya presentation. Maka berakhirlah kami punya presentation dan itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.